السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 17. Muka surat 224. Muka surat 224. Perenggan yang bawah dia kata, dan tersebut cerita di dalam Bani Israel bahawasanya seorang orang yang berbuat ibadah adalah dia sedang beribadah akan Allah Subhanahu wa taala beberapa masa yang panjang. Ini dia nak cerita dekat kita kisah satu orang yang hidup pada zaman Bani Israel. Dia ni seorang abid billah, satu orang yang kuat beribadat pada Allah. Maka datang kepadanya satu kaum lalu berkata kepadanya, sesungguhnya di sana ada satu kaum sembah mereka itu akan pokok kayu. Dia ni ahli ibadat. Tiba-tiba ada orang mai di pondok dia, mai bagi tahu dekat dia. Dia kata, hang tak tahu ke ujung kampung sana depa pakat duk sembah pokok kayu. Orang mai report dekat dia macam tu. Bukannya menyembah Tuhan. Depa kata, ujung kampung dah hang tak pi tengok ke jadi celaru dah. Selama ni duk sembah Tuhan elok-elok, ni dah ada satu orang mai duk ajak depa tinggal sembah Tuhan pi sembah pokok kayu. Bila didengar oleh ahli ibadah itu, lalu marah dia. Dia bila dengar dan naik angin. Macam mana boleh jadi lagu ni? Aku dah duk pergi ajak mereka, aku dah pergi duk bagi tahu dekat mereka, kata kita ni kena sembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa. Macam mana boleh jadi lagu ni? Boleh pergi tinggal Allah, boleh pergi sembah pokok kayu. Maka dengan segera dia capai kapaknya, lalu dipikulnya pergi menuju kepada pohon kayu tu. Dia pun gagah-gagah ambil kapak sebilah nak pergi tebang pokok hak orang duk sembah ni. Supaya dipotongnya dan ditebangnya pokok itu, tiba-tiba di jalan berjumpa dia dengan iblis yang merupa dengan satu rupa orang tua. Dalam perjalanan duk bawa kapak, duk langkah debuk-debuk nak pergi tebang pokok tu, mai satu orang tua depan dia. Orang tua ni adalah jelmaan daripada iblis. Lalu berkata iblis itu kepada dia, hai laki-laki, diberi rahmat akan dikau oleh Allah. Iblis pun dia respect Tuhan. Dia pun masalah dia marah dekat Nabi Adam aja. Iblis ni dia punya masalah, dia marah dekat Nabi Adam saja. Pasal apa Allah suruh dia sujud kepada Adam? Usjudu li Adam. Pasal apa Tuhan perintah suruh sujud dekat Adam? Tang Tuhan dia terima, Allah Tuhan dia. Cuma tak puas hati pasal pergi lantik Adam pergi jadi khalifah ni yang ni, dia tak puas hati. Bila dia jumpa kawan ni, abid billah yang bawa kapak nak pergi tebang pokok ni, bila dia jumpa, dia punya ucapan dia kata, hai laki-laki, diberi rahmat akan dikau oleh Allah. Dia kata, kemana kamu hendak pergi? Dia kata, ni hang nampak kalut nak pergi ke mana? Maka kata ahli ibadah itu, aku mau tebang pokok kayu itu kerana dia disembah lain daripada Allah. Aku nak pergi tebang pokok yang mereka duk sembah ni. Pokok tu jadi punca mereka ni syirik dengan Allah. Aku nak pergi tebang pokok tu. Maka jawab iblis itu, hai laki-laki, apakah engkau ini? Apakah engkau pedulikan itu? Kamu tinggalkan ibadah kamu dan kamu tinggal berbimbang kamu dengan diri kamu serta beradab kepada bimbang lain pula. Dia kata, apa kena dengan hang ni? Hang duk ibadat elok-elok, hang duduk abdi diri dekat Allah elok-elok, hang sanggup pergi tinggal ibadat hang yang dah elok dah tu kerana nak pergi sibuk hal orang lain. Apalah hang ni? Nampak tu kan? Dia masuk jarum.
Hang duk ibadat elok-elok dah, duk zikir, duk apa semua elok dah, duk semayang, duk sentiasa bertafakur, sentiasa duk bermunajat kepada Allah. Hang duk buat benda tu elok dah. Hang pi tinggal benda elok yang hang duk buat semata-mata nak pi tebang pokok yang orang duk sembah. Bukan ada kena mengena dengan hang. Orang nak sembah biar pi kat depa lah. Hang buat kerja baik yang hang duk buat tu. Baik. Tuan-tuan, alang-alang dengar pun pening juga. Macam nak betul lagu dia ni kata. Maka jawab ahli ibadah itu bahawasanya ini jumlah daripada perbuatan daripada ibadah kepada Tuhanku juga. Dia kata ni, aku nak pergi tebang pokok kayu ni pun ibadah juga. Dia kata. Hang jangan nak mempersempitkan ibadah kepada berzikir, kepada bermunajat kepada Allah saja. Aku nak pergi tebang pokok kayu ni pun, ini pun kira nahi mungkar. Ini pun nak pergi cegah mungkar. Cegah mungkar ni pun ibadah juga. Aku nak pergi buat ni pun benda ibadah. Dia kata. Dia cuba nak buat kuliah subuh dekat iblis ni. Maka kata iblis itu, sesungguhnya aku tidak mau membiarkan kamu tebang pohon kayu tu. Iblis ni atas rupa orang tua ni, dia kata lah macam ni lah. Apa cerita pun aku tak akan lepas hang pergi tebang pokok tu. Lah ni kita ringkas cakap. Ringkas cakap, kalau niat hang nak pergi tebang pokok tu, aku akan menjadi galang ganti. Aku tak akan benak hang pergi tebang pokok tu. Maka ia pun melawan, bergumpai dengan laki-laki itu. Gocoh. Dan laki-laki itu pun melawan akan dia. Lawan. Dia antara iblis rupa orang tua ni dengan abid yang nak pergi tebang pokok ni jadi gaduh, jadi lawan. Maka menang oleh laki-laki ahli ibadah itu akan iblis. Menang ke dia? Iblis kalah, menang ke dia? Lalu dibantingnya di atas muka bumi dan duduk dia di atas dada iblis itu. Dia boleh bagi jatuh iblis ni, dia naik duduk atas dada, angkat kapak dah macam tu. Maka berkata iblis itu bagi dia, hai laki-laki, lepaskan aku. Ada kata lah ni macam ni, lah ni macam ni. Nanti kita sembang dulu. Dan bangun kamu daripada aku. Turun. Jangan duduk atas dada aku, nak sembang tak boleh. Turun. Supaya aku bercakap bagus dengan kamu. Supaya aku boleh duduk elok-elok, kita bercakap elok-elok benda ni. Maka bangun laki-laki itu daripadanya. Dan berkata iblis baginya, apa ini kerja? Sesungguhnya Allah Ta'ala menggugurkan kesalahan kamu daripada pekerjaan ini. Dan tiada diperlukannya ke atas kamu. Dan bukannya kamu Nabi. Dan bukannya kamu ini menyembah akan pokok itu. Dan tiada apa dosa atas kamu jika orang lain menyembahnya. Dia kata, hang ni apa benda? Aku tak faham dengan hang ni. Dia kata. Yang pergi duk sembah pokok kayu tu bukan hang. Yang pergi duk sembah pokok kayu tu bukan adik-beradik hang. Yang duk sembah pokok kayu tu orang. Depa nak sembah apa pun biar pergi kat depa lah. Yang hang pergi duk buat kalut nak tebang pokok nak. Apa kena dengan hang ni? Dia buat sembang lagu tu. Lebih baik kamu berbimbang dengan ibadah kamu. Dan biarkan dia. Dia kata hang pergi jaga hang punya hal saja. Hampir beribadat pada Tuhan, hampir berzikir pada Tuhan, hampir bermunajat pada Tuhan. Itu kerja hang, hampir buat yang tu. Jangan duk main buat kerja orang. Benda ni tak ada kena mengena dengan hang. Hang bukan Nabi. Nak dipertanggungjawabkan apabila umat dia buat silap. Hang bukan Nabi. Hang jaga diri hang cukup. Dia kata. Kerana ada bagi Allah itu beberapa Nabi di atas muka bumi ini. Sekiranya dikehendaki Allah menebangnya, nescaya disuruh Allah mereka itu kepada ahlinya. Dan disuruhnya untuk menebangnya. Dia kata, Tuhan ada Nabi-Nabi dia. Kalau sekiranya pokok tu Tuhan mau supaya ditebang, Tuhan tak suruh hang. Tuhan suruh Nabi ditebang. Ya, hang tak pasal-pasal nak pergi buat kalut ni pasal apa? Dia duduk tanya yang tu. Maka kata ahli ibadah itu, pasti aku tebang juga akan dia. Semangat kuat lagi. Kok mana pun aku tebang. Hantuk saya duk main cerita tu, cerita ni dekat aku. Hantuk saya duk pujuk aku. Hantuk saya duk buat apa kat aku. Aku nak pergi tebang pokok tu. Maka iblis itu pun menegah dan menahan akan dia dengan sungguhnya. Dan tiada memberi tebang akan dia. Dan bergumpal pula di situ. Sehingga dikalah akan dia. Yang ni akan iblis itu oleh ahli ibadah itu. Bila iblis ni tahan juga, gocoh lagi sekali. 2 kali dah lawan. Lawan. Menang ahli ibadah ni juga. Jatuh ke bawah, angkat kapak naik lah. Maka direbahkannya ke muka bumi. Dan naik dia di atas dada ni tadi. Sehinggalah lemah iblis itu daripada melawannya. Iblis kalah.
Bila dilihat oleh iblis itu akan hal yang demikian, lalu berkata iblis kepada laki-laki itu, maukah kamu aku beri satu fikiran yang boleh menghukumkan antara aku dengan kamu? Dia kata, tidak. Lah aku ada satu idea. Hang dengar dulu apa aku nak kata, lepas tu hang beritahu setuju tak setuju. Ada satu lagi saya. Dan ialah pekerjaan yang lebih baik bagimu dan lebih manfaat bagi kamu. Aku nanti bagi satu idea dekat hang. Idea ni baik untuk hang dan betul-betul akan bagi manfaat dekat hang. Maka jawab laki-laki tu apa dia? Dia pun dengar, ini idea nak kena dengar dulu. Apa dia? Dia kata, maka kata iblis itu, lepaskan aku dan bangun aku daripada kau ni. Dia kata, lah ni lebih bagi aku bangkit berdiri, kita sembang elok-elok. Supaya boleh aku bercakap baik dengan kamu. Maka laki-laki itu pun melepaskan iblis itu dan berdiri dia. Dan iblis itu pun lalu berkata, hai laki-laki, kamu ini satu orang yang fakir. Tiada apa sesuatu bagi kamu. Sesungguhnya kamu boleh. Dan sesungguhnya kamu itu boleh aku mengaku beri jalan semua orang mau kemukakan akan kamu. Dia kata lah ni lagu ni. Hang orang miskin, betul tak betul? Dia kata dekat Abid Billah ni, dia kata dekat ustaz ni. Dia kata hang miskin, betul tak betul? Dia kata betul ya, aku bukan orang kaya. Nak kata miskin sangat tak, tapi aku bukan orang kaya. Baik, lah ni lagu ni. Oleh kerana hang miskin, orang korang hormat dekat hang. Lah ni macam ni, aku nak bagi dekat hang satu benda yang orang akan hormat hang. Zaman tu pun serupa lah lagu lah tuan-tuan. Lah ni kalau dekat boleh duk baca ayat Quran hadis saja, ringgit korang sikit, korang sokongan. Dia ringgit mau ada sikit, baru ada lebih sikit sokongan. Iblis sudah masuk satu jarum di situ. Dia kata apa? Dah ni lagu ni aku nak bagi satu idea dekat hang. Hang ni miskin, betul tak betul hang miskin? Betul tak betul ya? Baik, aku nak bagi satu jalan dekat hang. Hang nanti jadi ada duit sikit, orang nanti hormat hang. Macam mana? Dia kata. Dan barangkali pula kamu itu dikasih orang lebih daripada saudara-saudaramu. Kerana hang ada duit, dandan orang main jumpa hang jauh lagi, Assalamualaikum Ustaz, macam tu. Mau tak mau aku nanti bagi hang jadi macam ni. Dan boleh kamu bertolong menolong dengan jiran kamu. Dia kata bila ada duit, tolong orang pun okey. Macam lah ni tekat nak tolong nasihat lah boleh. Bila mai apa sikit nasihat sabang lah nak buat macam mana ujian Allah Ta'ala bagi kita miskin. Tak larat dengar. Aku tak ada duit. Aku pergi jumpa dia. Kuat dia boleh bagi minyak pelincir sikit. Minyak pelincir tak boleh bagi. Lu nasihat terus sabang. Sabang tak ada nasihat. Aku pun tahu kalau nak sabang. Dia kata. Dia boleh kata kat dia. Aku bagi duit sikit dekat hang. Mana orang susah main hang lepas duit dekat dia. Lepas duit dia kembang hati dekat hang. Tak tahu nak abang. Dan dia hormat hang. Macam tu. Dan lapang lega kamu di dalam hal kehidupan hang sendiri pun bila ada duit ni lapang banyak lah. Dia kata. Dan boleh kamu tidak berhajat kepada siapa-siapa lagi. Hang bila ada duit, barulah hang tak heran kat orang. Bila tak ada duit ni masalah. Nak kena pergi serondoi muka tunjuk kat kau ni aku minta tolong hang. Aku pun tak ada orang lain lah hang adik aku. Anak aku dapat masuk universiti. Depa mau duit 3,000. Aku pun tak ada duit pun nak minta kat siapa. Hang adik aku, hang dah tolong aku. Adik ni pun dengar Allah abang main lewat sehari ya. Dia kata Allah. Dia kata kalau awal sehari cantik. Saya kemarin baru bagi kat anak dia nak buat down payment beli kereta. Allah punya pun. Lagu tu lah. Bila tak ada duit ni nak pergi kat orang. Kawan tengok kita main tu dia ada fikir dah nak jawab bah. Fikir dah. Allah dia kata baru pagi tadi. Dia kata bagi baru sangat. Pagi tadi. Kan? Ini cerita bila tak ada duit penyakit ni duduk main. Dia kata. Jadilah ni dia kata aku nanti bagi dekat hang kemudahan. Dia kata ahli ibadah itu mau aku. Apa dia jalannya? Dia kata kalau lagu tu nampak boleh sembang. Kalau hang boleh hejah aku bagi lapang sikit hidup, ringgit boleh ada, aku bukan apa. Aku kira duit tu aku nak tolong orang. Niat macam tu. Baik, macam mana cara? Maka kata iblis itu tak usah kamu kerjakan menebang pokok kayu itu. Dia kata dah lagu ni. Benda tu aku boleh bagi. Tak ada masalah itu benda kecil. Cuma lah ni hang batalkan niat hang dulu nak tebang pokok ni. Itu cerita dia. Bak nak bagi hang hidup senang ni aku boleh hitung. Ini benda kecil. Tak ada apa. Ni ringgit ni kecil punya hal.
Hang nanti dulu, syarat dia apa? Pokok ni jangan pergi tebang. Maka boleh aku berjanji kepada kamu, aku jadikan di kepala tidung kamu 2 dinar pada tiap-tiap malam. Kalau hang sanggup batalkan niat hang nak pergi tebang pokok kayu ni, aku boleh janji kat hang satu. Bangkit tidung pagi 2 dinar, nanti dia ada ujung kepala, ujung katil dia ada 2 dinar. Dia kata. Maka bila pagi saja kamu ambil 2 dinar itu, maka boleh kamu belanja atas diri kamu, dan boleh kamu belanja untuk anak isteri kamu, dan boleh kamu bersedekah kepada saudara-saudara kamu, maka itu lebih utama dan lebih berfaedah pada kamu dan pada orang Islam sekaliannya. Dia kata hang bila ada duit hang pun senang, keluarga hang pun senang, orang Islam ada keliling hang pun boleh tumpang senang. Pasal apa? Pasal hang ada duit hang boleh tolong mereka semua. Apabila memotong dan menebang pohon kayu yang ada tercacak di tempatnya itu, dengan syarat dia kata hang jangan daripada hang pergi tebang pokok kayu tu, baik hang terima cadangan yang aku bagi ni. Maka tiada apa yang memberi mudarat akan kamu. Hang tak pergi tebang pokok kayu tu pun hang tak ada nak mudarat apa. Dia kata. Hang dapat pula manfaat 2 dinar tiap-tiap pagi. Dia kata. 2 dinar ni kira macam 2,000 lah zaman tu. 2,000 sehari. Kan? Ini boleh dengar. Dan tiada memberi manfaat apa sesuatu bagi saudaramu, yakni orang-orang mukmin, memotong menebangnya itu. Kalau hang pergi tebang pokok tu pun, orang hak duk ikut hang ni tak ada apa, depa memang tak pergi sembah pokok kayu tu. Yang duk sembah ni memang puak tak boleh pakai dah. Orang hak duk ikut hang tak ada apa-apa, hang tak tebang pun depa duk ikut hang juga. Dia duk masuk jarum dia. Maka apabila didengar oleh ahli ibadah itu, lalu berfikir dia dengan sejurus lamanya pada apa-apa yang dicakap oleh iblis itu, dan berkata dalam hatinya, benar orang tua ini. Bila dengar betul juga orang tua ni kata. Jadi kata begitu. Maka bukannya aku nabi. Dia kata betul juga aku bukan nabi. Yang aku piduk kanduk nak buat kerja hak patut nabi buat ni pasal apa? Dia duk main kot tu dah. Dia duk fikir kot tu dah. Maka sampai lazim atasku memotong pohon kayu itu. Kalau aku nabi, sungguhlah menjadi lazim, menjadi wajib ke atas aku piduk potong pokok kayu yang orang duk sembah ni. Aku bukan nabi, bukan kewajipan aku pergi nak potong pokok tu. Dia mula duk pujuk diri dia. Dan tidak disuruh oleh Tuhan aku memotongnya, dan tak ada pun kau kata Tuhan perintah aku suruh pergi buat benda tu, aku saja yang rasa nak pergi buat. Dia duk fikir macam tu. Sampai menjadikan aku bernama orang derhaka. Kod kata Tuhan perintah, aku tak pergi buat. Kod kata aku nak jadi orang derhaka. Tuhan tak suruh aku pergi potong pokok kayu tu. Betul orang tua ni kata. Dan apa yang telah disebut oleh orang tua ni betul-betul berfaedah bagi umum manusia. Dia kata hak orang tua ni kata betul. Bila ada duit, banyak benda aku boleh buat. Boleh tolong sekolah agama. Dia malah ada fikir macam tu. Aku banyak benda ada duk main dalam kepala ni nampak bagus dia kata. Kemudian daripada itu lalu beraku-aku, yakni bersetuju antara ahli ibadah itu dengan iblis tadi atas menyempurnakan seperti yang dikata oleh iblis itu. Dia pun last kali sign MOU. Memorandum of Understanding. Okey, lah kita antara kita dua ada understanding. Aku pun setuju tak pergi tebang pokok, hang pun setuju lepas ambil 2 dinar tiap-tiap bagi. Nampak MOU boleh sign lah ni. Dan iblis itu pun bersumpah ia mengaku akan menyempurnakan dia. Iblis ni kata okey cantiklah kita dah sign elok, hang baliklah start daripada pagi esok juga 2 dinar nanti mai ujung kepala. Yang ni aku garanti, hang jangan takut. Maka kembali pulang ahli ibadah itu ke tempat dia beribadah. Dia pun okey kapak pun buah di pinggang balik. Dan bermalam-malam ia semalam malam itu. Dan bermalam ia semalam-malam itu. Balik ni lambat dah tunggu pagi. Ni nak 2 dinar ni mai ke tak mai? Mai ke tak mai? Lambat nak tunggu pagi. Apakala paginya, maka nampak 2 dinar di kepala tempat tidurnya. Bangkit pagi tu, ni dia punya duk berkibang 2 dinar. Oh, dia kata cantik. Lalu diambilnya akan dia. Kemudian keesokan harinya pun demikian juga. Kemudian pada hari yang ketiga dan keempat, tidak ada suatu apa lagi. 2 hari aja dapat. Tak padan. 2 hari aja dapat. Bangkit pagi ni 2 dinar, bangkit pagi esok 2 dinar, bangkit pagi sekali lagi, kalih bantai atas bawah kiri kanan, sampai bawah tilam biduk gagah, tak ada apa. Terlupa main ke? Mula duk fikir macam-macam. Tak apa, aku esok dia double 4 dinar kot. Bangkit pagi esok pun duk gagah, tak ada juga. Oh, dia kata ni karut ni. Jadi lagu tu.
Maka ahli ibadah itu pun lalu marah. Oh, naik angin langsung lah. Oh, buat main-main dengan aku. Dia ingat aku siapa? Marah. Langsung mengambil kapaknya lalu keluar mau pi potong pokok kayu tu. Pi pula dia kata trik ni habis. Pokok kayu ni bukan kata potong perdu. Aku cincang lumat. Dia kata marah. Keluar marah. Dan berkata dalam hatinya, jika tidak aku dapat dunia, aku dapat akhirat pun jadi. Masa nak langkah keluar pula ni dia kata tak dapat 2 dinar. Satu pagi pun mampu. Dia kata janji aku pergi potong pokok kayu ni pahala akhirat Tuhan bagi. Aku baca akhirat ialah ni. Nampak? Dah jadi lagu tu. Maka tiba-tiba berjumpa iblis itu pula merupa seperti orang tua yang dulu juga. Pi jumpa Syekh ni sekali lagi. Duk tunggu tengah jalan. Dia kata aku memang cari hang. Dia kata. Lalu kata iblis itu, kemana kamu nak pi wahai lelaki-lelaki? Iblis ni tanya dia, ni nampak kalut begini nak pi mana? Maka kata lelaki-lelaki itu, aku nak pi tebang pokok kayu tu. Maka kata iblis itu, tidak kamu terbuat. Dia kata kali ini hang tak boleh buat. Tebang pokok pun tak boleh, apa pun tak boleh lah. Dia kata. Maka tidak akan aku beri. Dia kata. Demi Allah, tiada kamu terbuat. Aku nak beritahu ke hang langkah mayat aku dulu kalau nak pi tebang pokok tu. Cuma aku nak beritahu dekat hang satu. Kali ini hang tak akan boleh buat. Dia kata. Dan tiada ada jalan boleh kamu menyempurnakan dia. Iblis ni kata hang buat lagu mana pun tak jadilah kali ni. Maka laki-laki itu pun mencapai akan dia supaya digumpalnya semacam yang telah lalu. Dia pun cekak baju kira rimuk. Hang buat main-main dengan aku, hang tak tahu aku siapa. Dia kata. Aku belajar putih limau berapa kali. Dia kata, hang silap kalau nak lawan dengan aku. Capai berdebuk sebiji. Maka kata iblis itu, jauh sekali dapat kamu mengalahkan aku. Capai dia. Dia kata, aku nak bagi tahu kat hang satu. Hang tak boleh buat apa kat aku kali ni. Dia kata. Iblis ni dah main kasang dengan dia. Maka iblis itu pun mencapai akan dia. Lalu direbahkannya semacam bulu burung oleh senangnya. Dia cekak iblis ni cekak dia balik, hawin jatuh macam mana kalih bulu burung turun gitu aja. Tak ada apa macam kacang lah gitu aja. Dan duduk iblis itu di atas dadanya. Kalah dah. Lalu berkata ia, tidak pun kamu berhenti daripada potong pokok kayu tu ataupun aku sembelih akan kamu. Iblis tu kata kat dia, lah ni aku bagi kata dua orang. Sama ada hang batalkan niat hang nak pergi potong pokok kayu tu ataupun kalau hang nak pergi juga aku bunuh hang lah ni. Maka nampaklah pada ahli ibadah itu akan dirinya telah lemah. Dia baru sedang habislah aku dah terkena dah kali ni. Maka tiada terkuasakannya melawan iblis itu. Maka ia pun lalu berkata, amboi, dia kata, sekali ini telah kalah aku. Lepaskan akan aku dan khabarkan kepada aku apa sebab aku boleh kalah ni. Dia kata kat iblis tu, lah ni lagu ni aku pun rasa aku tak boleh lawan hang. Kali ni hang kuat lain macam. Dia kata, pasal apa jadi lagu ni? Padahal telah menang aku daripada kamu pada mulanya. Maka jawab iblis itu, sebab pun kamu jadi kalah sekarang ni kerana engkau marah pada mula-mula kali itu kerana Allah. Dia kata hari itu 2 kali kita lawan hang menang tu pasal masa tu hang marah kerana Allah. Hang nak pergi potong pokok kayu tu kerana Allah, pasal itu hang menang, pasal itu aku kalah. Dan adalah niat kamu kerana akhirat pada masa tu. Masa tu hang baca akhirat aja, pasal itu Allah bagi hang menang. Dia kata, dengan sebab itu dikalah Tuhan akan daku, maka jadi menang kamu. Iblis kata kat dia. Dan adapun kali ini marah kamu kerana dunia, maka jadilah lemah. Maka jadilah niat kamu itu kerana dunia, maka dikerasi Allah Ta'ala atasmu, maka aku kalahkan kamu. Tapi kali ini hang ni dia kata kerana apa? Kerana dunia. Kerana tak dapat 2 dinar punya pasal hang nak pergi potong pokok kayu tu. Bila hang niat kerana dunia, Tuhan bagi hang kalah. Aku menang pada hang kali ini. Itu riwayat yang dia bawa mai dekat kita berlaku pada zaman Bani Israel. Daripada cerita ni tuan-tuan, apa pengajaran dia? Pengajaran dia satu, dia nak beritahu kat kita buat apa pun biar kerana Allah. Kalau kita buat tidak kerana Allah, lambat laun Tuhan tunjuk niat tak betul kita. Lambat laun dia tunjuk niat tak betul kita tu akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah dia kata beramal dengan ikhlas itu syarat pada sekalian ibadah. Apa pun kita buat, ikhlas itu yang paling penting. Apa pun yang kita buat, ikhlas itu paling penting. Satu orang guru mai buka kitab, mengajar kitab, kalau tidak ikhlas,
lebih besar pahala kawan yang pergi tempel poster ceramah tu. Dia tu lagi besar pahala daripada tok guru hak mai tu ceramah. Balasan Allah bagi bukan berdasarkan kepada besar kecil kerja hak dia buat, tapi balasan Tuhan bagi berdasarkan kepada ikhlas ataupun tak orang hak buat kerja. Itu ceritanya tuan-tuan. Jadi dia nak bagi tahu dekat kita, dia kata beramal dengan ikhlas syarat kepada sekalian ibadah. Ikhlas tu penting. Maka ketahui olehmu bahawasanya tiap-tiap suatu itu terupa boleh bercampur dengan yang lainnya. Satu benda kita buat tu, kita tak tahu dalam benda kita buat tu bercampur berapa benda. Kita buat semayang. Tapi berapa banyak benda tu ada dalam semayang yang kita buat tu, Allah yang tahu. Orang tak tahu. Nampak kita pukul 6 mandi dah. 6.30 dah pakai baju elok dah, duduk atas motor nak main masjid dah. Nampak macam tu. Nampak elok. Tapi dalam perbuatan tu apa tu ada, Allah yang tahu. Mai tu kerana nak mengaji kerana Allah ke? Mai tu kerana Allah tahu benda ni. Kadang-kadang satu amalan kita buat, berapa banyak benda bercampur dalam kita, Allah mengetahui. Allah Tuhan yang mengetahui. Maka apabila bersih daripada bercampur tu dan cuci ia daripadanya, maka dinamakan ia cuci. Dan dinamakan dia perbuatan bersih, lagi cuci itu ikhlas. Dia kata, kalau kita main ni betul-betul kerana Allah, yang tu Tuhan nilai sebagai suci, bersih dan ikhlas. Hari dia buat contoh kat kita. Dan bermula hakikat ikhlas itu, iaitu keselamatan daripada riak dan hawa nafsu. Yang kata amalan yang buat ikhlas tu ialah amalan yang bersih daripada unsur nak tunjuk buat orang. Ikhlas. Tuan-tuan tulis tengok muka surat sebelah 227 perenggan yang kedua. Saya terus nak bawa contoh saja. Dia kata, dan ada pun bercampuran, maka ialah bahagian nafsu itu, maka ada baginya bermacam-macam misal. Satu daripadanya. Tuan-tuan tengok contoh ni, nampak apa dia nak beritahu. Satu daripadanya, dia kata satu orang yang berpuasa. Dia berpuasa supaya dapat dia pantang daripada makan dengan sebab puasa itu. Serta niat dia nak mendampingkan diri kepada Allah. Campur. Yang dia duk puasa Senin Khamis. Yang duk puasa ni pasal apa? Satu memang pasal kerana Allah lah. Pasal apa? Nabi kata puasa sunat hari Senin dengan hari Khamis ni dituntut dan menjadi amalan Nabi. Dia puasa kerana tu. Itu satu. Di samping tu kerana apa? Kerana doktor do nasihat dia jangan duk makan banyak. Penyakit dia serius. Jadi dia puasa tu pasal apa? Pasal dua benda. Satu kerana Allah, yang kedua pasal doktor nasihat suruh korang makan. Masa kerana tu dia puasa. Maka ibadat puasa yang dia buat tu adalah ibadat yang bercampur. Dia kata, di antara kerana Allah dengan kerana nak jaga kesihatan. Itu contoh dia bawa. Begitu jugalah seperti seorang yang memerdekakan hamba. Dia memerdekakan hamba supaya lepas dia daripada nafkahnya dan lepas daripada jahat perangainya. Dia ada hamba. Dia merdeka buang hamba tu. Dia merdekakan hamba tu pasal apa? Yang satu pasal apa? Pasal Allah memang menganjurkan supaya kita merdekakan hamba. Islam nak menghapuskan sistem perhambaan ini dengan cara apa? Dengan cara suruh kita merdekakan kalau kita ada hamba. Dia buat ni satu kerana Allah. Di samping kerana Allah pasal apa? Pasal dia ni hamba ni jahat sikit. Dia ada 5 orang, dia merdeka seorang. Seorang ni pasal apa merdeka? Satu kerana Allah, yang kedua pasal jahat. 4 lagi dia duk simpan lagi. Dia memerdekakan hamba tu dengan niat yang bercampur. Satu kerana Allah, satu kerana hamba tu jahat. Pasal itu dia merdekakan. Itu satu. Dan begitu juga dengan orang yang pergi naik haji. Supaya dapat kesihatan dengan sebab pergerakan musafir itu. Ataupun dapat kelepasan daripada jahat yang melintang di negerinya. Ataupun supaya lari dia daripada musuhnya di dalam rumah. Ataupun daripada cemuih akan anak isterinya. Ataupun melarikan diri daripada kerjanya. Maka berkehendak dia bersenang diri beberapa hari. Pergi Mekah hati tujuan tu. Dia pergi Mekah ni pasal apa? Satu, pasal rukun Islam. Sebagai orang Islam, kena pergi buat haji di Mekah. Di samping tu pasal apa? Dia kata kalau tak pergi Mekah masa kerja ni rugi ya, cuti haji tak pakai. Kalau nanti pension esok baru pergi haji, rugi ya, ni orang bagi kemudahan cuti haji tak pakai. Dia kata sayang dia kata. Pergi Mekah lah dia kata masa duk kerja ni supaya dapat menikmati cuti haji tu. Niat dia pergi Mekah sudah campur. Banyaklah, banyak sebab lain lagi lah. Pasal apa ni? Pasal apa dia nak lari pergi Mekah ni? Pasal apa? Dengar kata BPR nak main siasat.
Dan dah minta pergi Mekah buang dia pamai aku tak ada di pejabat sedang. Tak lagi dia duduk tanya ni pun nak pergi peluh kaki ke. Ni pasal apa? Yang pergi Mekah, yang pergi umrah, pergi buat umrah ni apa semua pasal apa? Dengar BPR nak main pejabat tuang bang. Pergi tu satu niat kerana Allah lah nak buat umrah ni ibadat. Yang kedua BPR ada main tanya ni boleh je. Bercampur. Dia kata. Ini contoh-contoh yang dia bawa main dekat kita. Kemudian bawah lagi dia kata ataupun seperti seorang yang sembahyang malam-malam. Ni kaki duk bangkit buat qiyamul lail ni. Maksudnya ialah menolak mengantuk daripada dirinya. Yang dia duk bangkit buat sembahyang malam ni pasal apa? Pasal dia kena penyakit tak boleh tidur. Dan lena sat aja, lena dalam setengah jam, sejam lagu tu aja. Lepas tu mimpi pijak kulit pisang apa kat jatuh jaga. Jaga-jaga nak tidur pula tak boleh. Pusing kanan tak boleh, pusing kiri tak boleh. Berasa payah. Mayang sunat. Jadi dia semayang sunat ni pasal apa? Satu kerana Allah lah. Semayang sunat ni pahala besar apa duk dengar daripada duk baca kitab di masjid duk abang pahala buat dapat juga pahala. Cari betul-betul saya pun tak boleh tidur. Bercampur. Ibadat yang dia buat tu bercampur. Dia kata. Supaya ia menjaga ahlinya atau menjaga kenderaannya ataupun bangkit semayang malam tu pasal apa? Pasal dia nak kena jaga anak sakit misalnya. Jadi dah duk jaga anak sakit, jaga saja pergi semayang bila. Lagu tu. Semayang kerana Allah lah. Sudah tentulah semayang kerana Allah. Tapi sambil-sambil pasal duk jaga anak sakit ni. Duk saja baik semayang. Ibadat yang dia buat bercampur. Tak betul-betul kerana Allah. Ada kerana lain tu ada juga masuk. Begitu cerita ni. Ataupun seperti seorang yang belajar ilmu. Supaya mudah atasnya. Dengan sebab demikian itu menuntut barang yang memadai akan dia daripada harta. Ataupun tengok duk mengaji. Dah ada ijazah bachelor dah. Pergi buat master sebelah. Tengok dah siap master dah pergi buat PhD pula. Ai kata rajin belajar dia ni. Dia ni duk belajar ni pasal apa? Ni pergi duk mengaji makin tinggi ni pasal apa? Pasal gaji bachelor dengan gaji master tak sama. Gaji master lebih sikit. Gaji master dengan gaji PhD tak sama. Gaji PhD lebih lagi. Yang tujuan dia pergi duk belajar tu bukan kerana Allah saja, kerana nak upgrade kehidupan dia. Nampak duk mengaji agama daripada bachelor pergi sambung buat master pergi sambung PhD duk mengaji agama ni, nampak macam dia ni betul-betul nak agama. Betul lah dia kata belajar ni kerana Allah tapi ada PhD gaji Islam ya. Sambung. Gitu dia kata. Atau supaya jadi mulia di antara kaum kerabatnya dengan sebab itu, ataupun dia pergi belajar ni pasal apa? Pasal orang nanti hormat dia. Oh yang jangan bohong dia ada PhD oh. Bila kata PhD tu yang tak tahan hutang tu. Pasal dia ni lulus apa? Dia ni tak ada apa, biasa. Dia ni PhD tu tak tahan. Jadi yang dia pergi belajar pergi sampai peringkat tu pasal apa? Pasal tu. Dia mau supaya orang respect dia. Kalau itu tujuan dia, niat sudah bercampur. Dia kata, niat sudah bercampur. Ataupun seperti orang yang mengajar dan memberi nasihat supaya lepas dia daripada bala dia. Dia ustaz, dia mengaji luar negeri apa semua, balik mai ada ijazah duk pegang, mengajar, duk kerja, mengajar sekolah, mengajar maktab perguruan, mengajar universiti apa semua. Masjid tak pergi mengajar. Dia pun tahu pasal dia mengaji agama, dia pun tahu aku ni tak manfaatkan ilmu ada kat aku ni, tak pergi duk mengajar orang apa semua ni, esok Tuhan tanya Tuhan tanya ni ilmu yang hang dapat ni ke mana hang manfaatkan ilmu ni? Dia kata apalah pergi mengajar. Pergi mengajar tu dengan niat apa? Supaya esok Tuhan tak boleh tanya dia. Dekat tu aja. Bukan niat kerana Allah semata-mata. Bercampur juga dia punya amalan dia. Dan sukacita dia dengan sedap hadis dan manis keterangannya. Ada orang ni dia mengajar ni pasal apa? Pasal dia syok. Bila dia baca ayat Quran tu dia syok. Bila dia baca hadis tu dia syok. Dia syok ke syok tu aja. Berada apa? Tengok duk belajar Quran. Sampai tiap-tiap malam pergi duk mengajar, pergi duk belajar taranum. Pergi duk a'udzubillah saja pun berapa kali pekuk telinga kanan, pekuk telinga kiri. Nak buat lagu bayati, lagi nak buat lagu tu, lagu ni. Yang dia pergi duk belajar ni semua ni pasal apa? Satu dia kata kerana Allah lah. Tuhan suruh belajar. Nabi kata man la yataghanna bil Quran falaysa minni. Nabi kata siapa yang tidak melagu-lagukan dengan Quran dia bukan golongan aku. Maka kerana tu dia nak pergi belajar lagu. Tapi selain daripada tu yang sampai tiap-tiap malam tak pernah select dia belajar ni pasal apa? Pasal dia syok lagu tu.
Dia syok. Dia tengah lagu tu. Motik elok. Ada orang lagu tu. Ada orang lagu tu. Dia orang lagu. Dia cukup menghargai lagu ni. Dia dengar satu orang baca sedap tu ni, tangan duduk kat meja ni. Dia sedap tu dia tak boleh cerita kat orang. Yang dia duduk pergi belajar ni pasal apa? Pasal dia syok lagu tu. Jadi bukan kerana Allah saja, kerana syok lagu tu satu. Bercampur dia ni. Tak salah, tapi bercampur ni dia tak jadi solid ikhlas kerana Allah tu. Dia kata. Ataupun sanggup dia dengan khidmat ulama ataupun sufi supaya jadi kehormatan itu banyak di sisi mereka itu dan di sisi orang-orang, dan dipandang orang akan dia dengan mata kebesaran dan mata kemuliaan. Dia belajar agama apa semua ni, dia buat bagi nampak diri dia ni jadi macam ulama. Dia mengaji agama ni macam-macam. Ada yang nampak jadi pattern ulama, ada yang mengaji agama tapi dia tak jadi pattern ulama, tapi dia ulama, dia ada ilmu agama dalam diri dia. Dia ni mengaji agama, dia buat pattern dia tu, dia punya appearance dia tu bagi nampak macam ulama. Sampai nak jumpa dia pakai seluar panjang ni tak pernah jumpa. Jumpa bila pun dengan jubah dengan sorban, nampak pattern dia tu pattern ulama. Dia buat lagu tu pasal apa? Satu pasal apa? Pasal syok orang hormat dia. Jahanam juga. Entah nampak ni, dia nak abang kat kita ni, dia nak abang kata iblis ni, dia tak lepas kita. Dia tak lepas kita, hang jaga kontrol buat nak bagi elok pun dia cup masuk juga dalam darah kita. Dia bagi kita ni jadi diskut Mary kembar. Aku ni ulama ni. Tengok orang semua tapa mai hormat aku ni. Kalau itu ada dalam diri dia, dia pun terpedaya juga. Dia nak abang kat kita macam ni. Pasal apa? Supaya itu menjadi satu kebesaran dan kemuliaan bagi dia. Dia syok buat bagi nampak macam ulama tu, supaya orang semua mai tunjuk hormat pada dia. Dia rasa dia selesa dengan hormat orang pada dia. Begitu. Ataupun mengajak dia supaya dicapainya dengan dia taulan di dalam dunia dan kehidupan. Ataupun dia seronok hidup mengajak sana sini, kenal orang ramai, kawan ramai. Bila kawan ramai ni senang kerja dia. Itu tujuan dia. Bila pi kaunter JPJ tak gaduh beratung. Ustaz, tu kira dah cantik. Dia pun pi kot tepi, ustaz nak buat apa? Nak renew road tank aja. Mai saya buat. Tak gaduh beratung. Sana dah pi settle lah. Nah ustaz Allah, terima kasih. Dia syok yang tu. Kalau itu di antara tujuan dia, pi mengajak, pi ceramah, pi apa, nak bagi orang kenal ramai, nak bagi mudah urusan dunia dia, bercampur juga amalan ibadat yang dia buat. Begitu. Ataupun mengambil air semayang dia supaya boleh membersih diri dengan air, ataupun dapat bersejuk dengan dia, atau mandi supaya bagus bau. Ataupun dia ni duk ambil air semayang, baca ayat semayang, ambil ayat semayang, baca ayat semayang, ambil ayat semayang, sentiasa dalam keadaan ada air semayang. Pasal apa? Satu, dia kata Nabi sentiasa dalam keadaan ada wudu, aku pun nak ikut Nabi. Yang kedua ni, musim-musim panas ni duk ambil ayat semayang, selalu bagus, badan rasa lega. Campur juga sikit. Ambil ayat semayang tu kerana nak jaga macam Nabi. Cantik lah, dekat tu cantik dah. Sikit lagi dia masuk, dia dah pasal ni musim panas ni. Ambil ayat semayang bagus, badan kita rasa fresh. Campur juga dia tu, kerana Allah dan kerana nak fresh badan. Ada juga dia kata. Ataupun beriktikaf dia dalam masjid supaya ringan atas dia sewa rumah. Ada juga lagu ni. Ya Allah, tengok sampai dia ni ada rumah, kata ada rumah, hari-hari duduk masjid aja. Rupa-rupanya sip duit, tak payah sewa rumah. Masjid tu kira jadi rumah dia. Ada. Kalau ada kerana tu, kira duduk i'tikaf tu pun kira tak apa cantik. Pasal apa? Niat dia bukan kerana Allah i'tikaf tu, kerana tak mau sewa rumah. Tengok contoh dia bawa ni, kita baca pun ada ke orang dulu ni lagu tu kan. Dia kata ataupun puasa dia supaya ringan diri dia daripada ulang alik masak makanan. Puasa ni pasal apa? Dia kata kalau puasa senang, siang tak gaduh masak, kira masak apa malam dia, sekali masak aja, jadi lega banyak kan. Laki bini dua-dua pun dah tua dah, anak-anak semua lepas rumah habis dah, tinggal 2 orang di rumah. Bini dia kata kat laki dia kata abang, kita dah ni Isnin Khamis kita puasa, lepas tu 3 hari dalam sebulan, 12, 13, 14 dalam bulan kita ambil puasa sunat. Laki dia kata hang rajin pula duk puasa lah ni. Dia kata senang, tak gaduh masak siang. Puasa tu satu sunat lah, yang kedua pergi segan nak masak siang. Campur juga ibadat puasa dia buat. Dia kata.
Ataupun bersedekah dia pada orang yang minta kepadanya, supaya berhenti orang daripada minta dan tidak meminta dengan bersungguh hati kepadanya. Ataupun dia bagi sedekah. Pasal apa dia bagi sedekah? Pasal lemah kawan ni duk minta. Jumpa muka ya, ustaz minta tolong sikit. Jumpa ya ustaz, saya betul-betul sangkut. Jumpa ya, ustaz boleh bagi orang 300 cantik. Dia kata pun lemah dengan dia ni, sampai tak boleh jumpa aja nak pinjam duit. Ambil bagi juga duit, nampak macam sedekah, tapi bagi tu kerana fed up dengan kawan ni. Sedekah tu patutnya dapat pahala, tapi bercampur dengan kerana fed up dia bagi, rosak juga ibadat dia buat. Begitu. Ataupun ziarah dia akan orang sakit, supaya diziarah orang akan dia apabila dia sakit. Ada juga lagu tu. Kata ni jiran kita sakit ni, bini kata jiran kita sakit ni, orang pakat duk pergi dah, abang tak pergi. Dia pun kata tak apalah, kita dekat, kita tak kalau pergi pun lepas kita boleh pergi. Esok bini kata lagi, abang orang duk tanya tak nampak muka abang kata. Abang tak pergi, esok abang sakit orang tak main tengok abang. Dengar bini dia kata begitu, dandan ambil ke melekat pakai bawa baju lompat pergi tu pasal apa? Pasal takut juga saat ni kita sakit orang tak main tengok. Ziarah orang sakit tu kalau kerana Allah dah dapat pahala, tapi kerana takut orang tak main tengok kita bercampur. Dia nak abang kata ibadat ni boleh jadi bercampur. Dan menurut dia akan jenazah orang, supaya diikut orang di belakang jenazah ahlinya. Dia yang tujuan bila ada orang mati duk ikut, pergi sampai ke kubur apa semua tu, pasal apa? Pasal esok pokok dia mati orang ikut dia. Begitu. Ataupun diperbuatnya sesuatu yang demikian supaya orang tahu akan dia baik. Ataupun tujuan dia buat tu nak bagi orang tahu dia ni bagus, jaga masyarakat. Gitu. Ataupun disebut orang dan dikenang orang akan dia. Ataupun esok orang duk sebut baguslah, nak cari wakil rakyat macam ni payah. Kenuri kenara bila pun ada. Bukan 5 tahun sekali baru timbul. Lagu tu pun ada. Dan juga dipandang orang kepadanya dengan pandang baik dan pandang hormat. Maka sebagaimana ada pembawaannya itu berhampir diri kepada Allah. Tetapi ada pula berhubung kepadanya satu lintasan daripada lintasan ini. Ceritanya buat ibadat tapi nampak bercampur. Satu kerana Allah, satu lagi tu yang nak jadi rosak ibadat dia kata. Jadi maka sesungguhnya telah keluar amal itu daripada sempadan ikhlas. Dia kata kalau jadi macam-macam contoh dia sebut tadi, maknanya ikhlas kita tu dah dicemari. Dia kata dah tercemar dah ikhlas kita. Dan keluar dia daripada keadaannya ikhlas bagi wajah Allah dan masuk kepada syirik. Takut lebih teruk lagi, bukan setakat tak ikhlas, jadi syirik pula kita. Kita buat ni kerana Allah dan kerana benda lain. Allah sudah disekutukan dengan benda lain. Takut dia pergi jadi sampai macam tu. Kerana ikhlas itu ibarat daripada suci, daripada riak dan daripada ini bahagian semuanya. Pasti ikhlas dia tak boleh ada yang ni semuanya. Betul buka terus sampai muka surat penghabis 232. Dia kata masalah beramal tidak dengan kerana Allah itu apa hukum dia. Ini kita nak tengok. Tadi kita dah baca contoh dah. Tu 2-3 muka tu dia dah bawa contoh Lagi banyak contoh kita baca, lagi takut kita. Pasal apa? Pasal bila kita baca, kita kena cermin diri kita. Kita pergi haji dah. Kita pergi haji itu pasal apa? Kita duduk sedekah, duduk derma. Kita duduk sedekah, duduk derma kerana apa? Kita duduk main masjid mengaji. Kita duduk main masjid ni kerana apa? Kita duduk main masjid, duduk mengajak. Kita duduk mengajak ni kerana apa? Ni semua ni tengok balik, muhasabah balik, cermin balik diri kita. Kita ni betul-betul duduk dah atas landasan ikhlas kerana Allah, ataupun amalan yang kita buat ni sebenarnya pun bercampur banyak. Kemudian dia kata, beramal tidak dengan kerana Allah itu apa hukum? Kalau jadi bercampur macam tadi ni, apa hukum dia? Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, ketahui olehmu bahawasanya amal itu apabila tidak ada ia ikhlas kerana Allah, bahkan bergaul amal itu dengan riak ataupun bahagian-bahagian nafsu, maka telah bersalah-salahan ulama pada yang demikian itu. Adakah ia dapat pahala ataupun dapat seksa semata-mata, ataupun tidak dapat apa suatu sama sekali? Ulama bincang benda ni. Kalau amalan nak kita buat ni bercampur. Pergi Mekah ni satu kerana Allah suruh pergi, dia jadi rukun Islam. Dan satu lagi kerana apa? Orang duk kata kita tua dah, Mekah tak pergi lagi, kerana tu pergi. Bila kita pergi Mekah kerana yang macam ni, amalan kita yang kita buat masa pergi buat haji di Mekah tu, Tuhan terima ke tak? Ulama bincang benda ni. Adakah dapat pahala? Ataupun pahala tak dapat, dapat dosa? Ataupun apa pun tak dapat? Pahala pun tak dapat, dosa pun tak ada. Kira amalan itu kira saja buat saja.
tak diberi pahala dan tak berdosa. Macam mana? Saya kata. Maka bermula orang yang beramal semata-mata riak, maka iaitu berdosa semata-mata. Satu, dia kata kalau kita buat tu tak ada ingat kerana Allah langsung, buat tu betul-betul kerana nak tunjuk ke orang, yang tu berdosa. Dia kata tak boleh cakap banyak. Kita buat tu semata-mata ingat nak tunjuk ke orang, kata kita bagus, itu aja tujuan kita buat. Kalau itu saja tujuan kita, tak ada pahala langsung, bahkan berdosa kita ni. Dan ialah sebab kepada murka Tuhan dan sebab kepada azab Tuhan. Tuhan marah dan akan kena azab. Dan ada pun orang yang beramal dengan ikhlas kerana Allah, maka ia sebab dapat pahala. Yang kedua, dia buat memang kerana Allah betul-betul, yang ni tentu dapat pahala, tak payah bincang banyak. Yang tadi buat memang betul-betul niat nak tipu orang, niat betul-betul nak tunjuk ke orang, yang tu dosa dah, tak payah bincang banyak. Yang kedua ni memang buat ikhlas kerana Allah sungguh, yang ni tentu dah dapat pahala, tak payah bincang banyak. Yang tu. Dan bermula amal yang bercampur dan berimpun di antara dua qasad tadi. Hak contoh dia bawa banyak tadi ni, iaitu qasad kerana nak cari wajah Allah dan keredaan Allah, dan qasad dunia. Buat ada dua ingat. Maka zahir pada segala hadis menunjukkan tiada pahala baginya. Berdasarkan hadis Nabi, buat tu tak ada pahala, dia kata. Dan pada aku, yakni pada Imam Al-Ghazali, cacat amal yang demikian itu boleh aku terangkan satu-satunya. Imam Ghazali dia bagi tafsir lagi. Dia kata taklah semata-mata tak ada pahala, tapi tengok dulu dia kata macam mana. Iaitu ditilik kepada kadar kuat pemimpin dan pembawa kepada campuran itu. Iaitu jika sekiranya pembawa kepada agama bersamaan dengan pembawa nafsu, nescaya gugur amal itu tidak berpahala tapi tidak berdosa. Kalau buat tu sama-sama kuat kerana Allah, di samping kerana tak larat dengar orang duk kata. Dia pergi buat haji ni di Mekah ni, satu kerana Allah lah. Memang dia pun ada ingat nak pergi buat haji, cuma tak ingat nak tila ni, ingat nak pergi lambat lagi. Tapi orang duk kata macam-macam, hang dah tua dah, duit pun ada, tapi Mekah tak pergi lagi. Tak tahan orang duk kata tila ni lah. Tapi memang dia ada ingat nak pergi Mekah, cuma ingat nak lambat lagi. Oleh kerana orang duk kata banyak, tila ni. Perbuatan dia pergi buat haji itu sama berat, di antara kerana Allah dan kerana tak tahan orang duk kata. Bila benda ni sama kuat, Imam Ghazali kata pahala tak dapat tapi tak berdosa. Pahala tak dapat tapi dosa pun tak kena. Itu satu. Dan jika ada pembawanya riak lebih kuat, maka amalan itu tidak berfaedah serta mendatangkan mudarat dan mau ia kena seksa. Imam Ghazali kata, tapi kalau riak tu lebih, memang dia niat aku nak tunjuk, aku tiap-tiap tahun aku boleh pergi buat umrah, tiap-tiap tahun aku pergi nak tunjuk, kata dia ni kuat buat agama, niat nak tunjuk ke orang, kata dia kuat buat agama, maka dia tak dapat pahala, bahkan dia berdosa di sisi Allah. Begitu. Sungguh juga dia kata seksanya lebih ringan daripada seksa amal semata-mata riya. Dia kata walaupun seksa dia ringan, tapi dia kena seksa. Jangan ada ingat macam tu. Dia kata, dan ini dipetik daripada Ihya Ulumuddin. Dia kata alhamdulillah yang ada tamam juzuk yang ke-17 ini, serta diiringi dengan juzuk yang ke-18 awalnya Abwaabus Sifatil Jannah. Habis khatam jilid ni. Yang berikutnya saya nanti bincang dengan pihak masjid apabila kita nak baca. Jadi tuan-tuan, apa yang kita baca pada hari ini, kesimpulan yang boleh kita ambil ialah sedaya upaya kita cuba ikhlaskan apa yang kita buat. Dan lebih penting, yang lebih besar daripada tu, minta dekat Tuhan supaya Tuhan pelihara hati kita, supaya kita ikhlas kerana Allah. Jaga, tuan-tuan kena baca satu buku, tuan-tuan. Satu buku ada dalam pasaran lah ni. Dia nama tajuk buku tu Talbisu Iblis. Talbis Iblis. Tuan-tuan baca buku tu. Talbisu Iblis. Buku tu buku Arab tapi dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ada dijual di kedai-kedai buku. Talbisu Iblis. Baca buku Talbis Iblis ni, tuan-tuan baca, tuan-tuan sejuk sampai kaki. Tebal macam tu buku. Dia cerita dekat kita satu dia cerita apa juga kita ni, siapa juga kita ni, kerja apa juga kita ada buat, Iblis ada jalan nak masuk. Kita ni
Kita jadi mufti ke, kita jadi qadi ke, kita jadi ulama ke, kita jadi tok guru ke, kita jadi ustaz ke, kita jadi cikgu ke, kita jadi profesor universiti ke, kita jadi doktor ke, kita jadi apa pun. Iblis ada lorong nak masuk. Dalam buku yang kata Talbisu Iblis tu tuan-tuan baca, dia cerita sebagai tok guru iblis masuk pun pernah. Dia tok guru. Masyarakat sebut nama dia, semua orang hormat, tapi iblis ada jalan nak masuk kat dia. Macam mana cara iblis masuk kat dia, dia ada cerita dalam buku tu. Bila kita baca buku tu, berasa macam kena kat kita. Bagus buku tu. Supaya bila kita tahu lorong-lorong yang iblis nak masuk tu, kita boleh sedaya upaya cuba tutup lorong-lorong tu. Jadi bila main benda-benda macam ni, jadi kita sendiri kena mujahadah dengan diri kita. Nah, ayat yang dia kata walladzina jahadu fina lanahdiyannakum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, Allah akan tunjuk kepada dia jalan Allah. Bila kita rasa macam ada dah jarum iblis masuk, astagfirullahalazim, potong balik. Dia mai, benda ni dia mai, tuan-tuan. Bila dia mai aja kita rasa ni ada tak kena dengan kita ni. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim tu kira potong dia. Dia duduk masuk. Tuan-tuan, ada orang dia punya prihatin ni sampai kita rasa takut. Satu sahabat, dia boleh telefon saya. Dia kata, Ustaz, saya ada masalah. Ustaz beritahu kat saya. Dia kata, macam mana saya nak buat? Tanya dia, apa hal? Saya tiap-tiap kali lepas semayang saya menangis. Saya kata, kita dengar suara dia pun kita tahu. Dia cakap ni cukup baguslah, orang bagus. Kita dengar suara kita tahu. Ustaz, dia kata, saya tiap-tiap kali lepas semayang saya menangis. Saya tanya dia, pasal apa? Tak tahu Ustaz. Dia kata, saya rasa saya ambil dah langkah-langkah yang sepatutnya. Daripada start ambil ayat semayang apa semua ni, semua saya buat yang terbaik. Sampai masa duk basuh muka pun duk ingat dalam hati, ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa aku bersama dengan gugur ayat semayang ni apa. Jaga. Saya semayang, dia kata, saya cuba Ustaz sedaya upaya ikut ni apa yang hadis sunnah kata semua saya ikut. Saya pastikan semayang saya mata tengok tempat sujud, masa tahiyat mata tengok dekat jari. Saya buatlah sedaya upaya saya buat. Saya cuba bawa hati saya hadir dalam semayang, dia kata. Tapi dia kata bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia main dalam hati ni, semayang hang Tuhan tak terima. Saya takut Ustaz, menangis. Amin. Dia nak cerita benda ni pun dia sebab dia tak boleh nak keluar suara. Dia nak tanya, dia kata, macam mana Ustaz, adakah semayang saya Tuhan tak terima? Saya ni pula pihak yang kena tanya dengan dia ni pula. Bila dengar lagu tu kita rasa lebih insaf lagi. Sebab dia boleh ingat macam tu. Kita tuan-tuan, kita ni kita take for granted, kita buat mudah ya. Kita semayang, kita apa kita buat, lebih kurang kita anggap semua dah okey. Kita langsung tak ada fikir tentang benda-benda ni, tentang kemurnian ibadah kita buat, kita tak nak fikir. Tapi ada orang dalam ramai ni, ada orang yang Allah bagi dia fikir benda-benda macam ni. Berapa punya bersih hati dia ni sampai dia duk fikir benda macam ni, fikir ya Allah ni aku buat ni Allah terima ke tak? Susah hati dia ni duk fikir Allah terima ke tak? Kita abang kat dia, kita tanggungjawab kita buat ibadah, tanggungjawab kita sedaya upaya baik sangka dengan Allah. Kita husnuzan dengan Allah, kita baik sangka, kita buat apa yang Allah suruh buat, harap-harap Allah terima. Kita baik sangka, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita buat Tuhan akan terima. Kita ingat macam tu. Kata jangan duk ingat Tuhan tak mau terima, takut kot saat lagi kita jatuh pi buruk sangka dengan Tuhan. Kata kat dia macam tu. Dia pun dengar banyak tu ya penjelasan. Terima kasih Ustaz, minta maaf ganggu. Assalamualaikum. Tuan-tuan, saya lepas tu jadi duk muhasabah balik, duk fikir balik. Ada manusia tuan-tuan, Allah bagi hati dia lembut macam tu, lembut. Dia takut ni benda-benda, kalau macam tu benda semayang apa buat dah elok dah pun dia takut kot lagi ada masalah Tuhan tak terima. Tuan-tuan, agak-agak orang macam ni nak pergi buat dosa lah. Tentu dia tak akan buat dosa. Kalau benda baik pun dia bimbang, benda jahat dia tak akan pergi dekat. Dengar macam tu, hati kita mau minta dekat Tuhan. Minta ya Allah bagi kita pun jadi orang yang lembut hati macam tu. Minta dekat Tuhan.
Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita buat Tuhan sertai kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita buat Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk ikhlaskan kita. Dan kita pun tahu faedah daripada keikhlasan ini cukup besar. Tengok dalam Sahih Muslim ada cerita hadis 3 orang yang terkurung dalam gua. 3 orang jalan-jalan masuk dalam gua, takdir Allah batu besar mai tutup pintu gua. Duduk tolak tak boleh. Apa 3 orang ni buat? Masing-masing berdoa pada Allah dengan menyebutkan satu amalan yang dia buat, yang dia rasa dia buat ikhlas. Sebut yang tu. Sebut satu amalan, ingat balik apa satu amalan selama hidup dia ni, apa satu amalan yang dia buat, dia rasa betul-betul dia buat tu ikhlas kerana Allah. Sebut yang tu. Kemudian minta dekat Allah, mudah-mudahan ya Allah, kalau betul aku buat benda ni ikhlas kerana-Mu, tolong lepas kami daripada pintu gua ni. Habis doa aja, Allah kisang pintu gua tu sikit. 3 orang punya doa dengan menyebutkan amal ikhlas yang mereka buat. 3 orang sebut, akhirnya pintu gua tu buka, mereka 3-3 boleh keluar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada situ kita ambil iktibar. Ulama ahlu sunnah wal jamaah buat kesimpulan bahawa bertawassul dengan amal yang ikhlas adalah diharuskan oleh agama. Pasal apa? Pasal bersandar kepada hadis sahih ni. Jadi tuan-tuan, umur kita malam ni dah berapa dah? Ada yang 40, 45, 50, 75, 80 umur kita malam ni. Malam ni sebelum tidur muhasabah balik. Daripada akil balik dulu sampai kita malam ni, cuba cari balik, cari. Ada tak ada satu benda yang kita buat betul-betul kita ingat ikhlas kerana Allah? Ada tak ada? Kalau ada, mudah-mudahan itu akan menjadi satu kebaikan kepada kita yang kita tak tahu besar nilai di sisi Allah di akhirat esok. Kalau tak ada lagi, wajar kita bimbang. Dan seharusnya kita cari satu benda, satu hari esok kita buat ikhlas kerana Allah. Mudah-mudahan dia menjadi penyelamat kita di hari akhirat esok. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dalam surah Al-Asr. Subhanakallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.